Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fatihil lima ughliq wal khati lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadrihi wa miqdarihil azim wa la hawla wa la quwwata illa billah aliyil azimi. Amma ba'd. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, masih lagi Allah Ta'ala beri peluang untuk kita bersama-sama hadir ke rumah dia. Inilah daripada dua sifat yang utama daripada sifat ma'aninya Allah, iaitu sifat perkuasanya Allah dan juga sifat berkehendaknya Allah. Melalui sifat perkuasanya Allah, Allah Ta'ala tentukan kita untuk berjalan ke sini, dan melalui sifat berkehendaknya Allah kita sampai ke sini melalui sifat pertama-tamanya. Terima kasih kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, dan semua sekali muslimin muslimat. Semoga-moga Allah Ta'ala memberkati saya, juga Allah Ta'ala memberkati tuan-tuan, insya-Allah Ta'ala, amin. InsyaAllah kita sekadar-sekadar besar di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ketiga-tiga ini maka kita tidak sah ataupun kita tidak dikira sebagai orang yang beragama di atas jalanan Islam yang Allah Ta'ala redha ni. Jadi yang pertamanya Islam. Kita dengar semua Islam, tak? Daripada kecil lagi Islam, tak? Sampailah sekarang kita dengar Islam. Tapi apa yang dimaksud dengan Islam? Maka sebab itu Islam di dalam kitab-kitab Jawi yang dikarang oleh ulama-ulama Jawi kita terdahulu, bila menyebut akan nama Islam, maka ia terkena kepada ilmu fiqh, juga terkena kepada ilmu amal. Maka dengan Islam, fiqh, amal, kalaulah Allah Ta'ala memerintahkan kita sembahyang, maka dengan sembahyang itu kita tak amal, kita pegang saja. Tak? Sembahyang 5 waktu wajib, kita tak amal pun. Maka perjalanan Islam ataupun fiqh di dalam diri kita tidak berjalan dan tidak didirikan. Kalau iman, itulah ia terkena kepada akidah, juga terkena kepada perkara yang mesti kita tahu dan mesti kita pegang di dalam hati. Perkara iman inilah di atas jalanan dua jalan. Satu di atas jalanan ijmal, itulah muttasifun bi kulli kamal, kita mempercayai Allah Ta'ala di atas jalanan umum. Maka iman kita sudah dikira di atas jalanan ijmal. Boleh juga di atas jalanan yang paling khas ataupun paling yang dikehendaki di dalam Islam, iaitulah secara tafsil. Iman dengan makna akidah, dengan makna tahu serta kita pegang sungguh-sungguh di dalam hati, itulah di atas dua jalan. Satu ijmal, dan yang kedua tafsil ataupun khas.
Ke khas itulah yang paling dikehendaki di dalam kita nak beriman kepada Allah. Apa khas ni? Ma'rifatu isyruna sifatan bidalilin. Itulah kita mengenal akan sifat Allah Ta'ala berserta dengan dalil. Itulah terkena kepada sifat 20. Tidak dapat tidak. Kalaulah kita nak berjalan di atas jalanan khas tafsil, wajib kita mengaji satu persatu sifat sampailah kepada sifat maknawiyah. Maka sebab itu, kalau ada orang tanya di atas jalanan ijmal dan khas, yang mana lebih bagus, yang mana lebih selamat, itulah di atas jalanan tafsil. Kita mengetahui satu persatu secara khusus. Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat wujud. Tentu sungguh Allah Ta'ala itu wujud. Lawanannya adalah tiada, adam. Sungguh, tentu sungguh tidak, Allah Ta'ala itu adam. Kerana apa? Kerana wujudnya alam ini dan juga kita. Maka satu persatu itulah ia dikira sebagai jalanan iman di atas jalanan tafsil. Maka apabila kita sudah berjalan itu, maka kita sudah dikira sebagai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara umum. Yang ketiga, ihsan. Ihsan itulah terkena kepada ilmu tasawuf, juga terkena ilmu akhlak, juga terkena kepada ilmu zauqiyah, ilmu yang mesti tidak dapat tidak dirasa. Seperti contoh yang dibuat oleh guru saya, contoh ihsan itulah seperti orang yang makan durian dengan orang yang dengar orang makan durian, itu berbeza. Satu orang yang makan durian, dia boleh rasa manisnya durian. Akan tetapi berbeza orang yang dengar makan durian, tapi ia dengar manisnya durian tapi tidak dapat dirasa. Itulah ilmu ihsan ataupun ilmu tasawuf yang mesti tidak dapat tidak, ia terkena kepada ilmu zauqi. Maka ketiga-tiga ini adalah rubuk, rongga, anggota di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bercerai tangga antara tiga ni. Maka ini secara am kita mesti tahu. Maka bila kita masuk secara dalam, bila menyebut akan Islam, yang datang mutaakhirin adalah empat mazhab saja yang mu'tabarah. Mesti tidak dapat tidak kita negeri Terengganu ni beriktimad di atas mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Selain kita tidak menafikan mazhab yang mu'tabar yang lain, Hanafi, Maliki, Hambali. Maka selain daripada empat mazhab ini, di dalam rubuk Islam, ia tidak dikira sebagai mu'tabar, sebaliknya dikira sebagai ghairu mu'tabarah. Ghairu mu'tabarah. Kerana apa? Kerana sanak penyambunan mazhab itu tidak bersambung. Kalau dilihat mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia bersambung daripada Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, itu di posisi ataupun kedudukan beliau sebagai mujtahid mutlak, turun kepada ashabul wujuh, Al-Imam Muzani, Al-Imam Buwaiti. Daripada Imam ashabul wujuh turun kepada Imam Haramain, di antara imam dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Selepas pada tu Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, melalui tiga kitab beliau, Wasit, Basit, Wajiz, dan seterusnya jatuh kepada Al-Imam Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan sampailah kepada Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau ini di posisi mujtahid tarjih. Apa mujtahid tarjih? Allah Ta'ala kurniakan kepada Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu
boleh memeriksa balik qaul-qaul yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Tak, dipilah, diambil qaul yang paling mu'tamad. Kerana umum yang kita tahu di dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul yang paling besar. Yang pertama qaul qadim, di ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Ini qaul qadim paling ketat, paling tegah, sehinggalah Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berhijrah ke Mesir. Dia melihat masyarakat di Mesir di ketika itu sangat lemah, berjoget sekali, tu, larak buat maksiat kepada Allah di ketika itu. Maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu kata, tak boleh bawa qaul di Baghdad ni, kerana orang Mesir ni baru nak kenal Islam, baru nak belajar amal Islam, baru nak belajar amal iman. Maka sebab itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dia buat ijtihad balik di atas qaul jadid. Maka sebab itu kita sekarang ni beramal di atas qaul jadid. Qaul jadid di ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, bukan berada di Baghdad, melainkan 20 masalah sahaja, seperti mana yang disebut di dalam Minhajut Talibin karangan Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam muqaddimah beliau dia sebut ada 20 masalah sahaja, 20 masalah di dalam qaul qadim yang masih berjalan. Maka selain pada itu semuanya qaul jadid. Itu rubuk Islam yang kita amal. Kalau iman, maka ialah terkena kepada satu firqah saja ataupun satu manhaj saja, iaitulah daripada Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi melalui jalanan sifat 20. Maka sebab itu kalau fiqh Islam yang mu'tabar 4, ini bangsa dia zanniyah. Kita mazhab Syafi'i tak boleh kita kata kita saja betul, mazhab lain salah, tak boleh, kerana pandangan ijtihad di dalam mazhab adalah zanniyah sahaja. Kalau di dalam masalah iman, ini bukan zanniyah, ini yaqiniyah. Tidak dapat tidak jazam mutabiqul lil haqq bidalil. Allah Ta'ala wujud, wajib wujud, tentu sungguh wujud. Tak boleh kata wujud sekali, tak wujud sekali, tak boleh. Maka iman itulah terkena kepada bangsa yaqiniyah. Maka iman secara khususnya dia tidak ada 2, tidak ada 3, tidak ada 4, satu sahaja, iaitulah daripada jalanan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi sampailah kepada kita. Dan ihsan dengan makna tasawuf, juga dengan makna kita rasa di dalam hati ataupun perkara akhlak. Ini kalau kita masuk, dia terkena kepada 2 imam yang mu'tabar di dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang kedua Al-Imam Abu Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga tidak menafikan ulama-ulama sufi yang mu'tabar. Ini secara khusus. Maka sebab itu Islam, iman dan ihsan ia berkait rapat, dan juga kita mesti tahu apa yang kita pegang, apa yang kita jalani selama ini. Maka tidak memadai kita tahu Islam dengan makna Islam, tidak. Islam dengan makna mazhab, kita mazhab taklid mazhab Imam Syafi'i dan tidak menafikan mazhab yang lain yang mu'tabar. Itu dengan makna itu, barulah Islam kita sah.
baru Islam kira kita sebagai orang muqallidi fil mazhab ataupun muqallibi bil mazhab. Kerana memahami mazhab bukan mudah. Maka sekarang ni ibu-ibu ayah-ayah learning ada juga. Awak jenis tak boleh ikut mazhab, nak ikut Quran hadis secara terus. Maka guru kami sebut, boleh ke tak begitu? Bapa tak boleh? Boleh. Tetapi adakah kamu itu ada alatul kamilah, gagah ke tak nak faham Quran hadis tu, nak istinbat hukum hakam di dalam Quran hadis tu, gagah ke tak? Orang nak buat rumah tidak dapat tidak, dia mesti ada alat nak buat. Tak, mesti ada alat, mesti ada kayu batu, mesti ada siming. Kalau tak jadi rumah. Maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan juga ulama-ulama mazhab yang lain, mereka ada alatu kamilah. Mereka fahamnya balaghah, ma'ani, bayang, badi', mereka fahamnya nahwu sarah, mereka fahamnya mantiq, mereka fahamnya wadih, mereka fahamnya ilmu arud, sehingga ilmu-ilmu yang lain. Diberitakan di dalam kitab Kawakibud Duriyah, ini satu kitab nahwu, kalau di pondok wajib mengaji. Ilmu balaghah sahaja ada 10 ilmu, tak campur ilmu mantiq. Nak memahami Quran hadis begitu. Mati kita dulu baru habis ngaji. Betul tak? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di ketika umur 8 tahun sudah hafal Quran 30 juzuk. Di ketika umur 10 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Dan di ketika 13 tahun sudah buat iftah hukum di Madinah. Di ketika Imam Malik beri beliau iftah hukum 13 tahun. Kita 13 tahun ngaikan jaya. Tengok. Maka sebab itu bukan mudah kita nak menggali Quran hadis secara terus, kita nak amal. Kerana di dalam Quran itu ada 2 rubuk yang paling besar yang mesti kita tahu. Ada ayatul mutasyabihat dan ada ayatul muhkamat. Kalau muhkamat tak apalah, kita faham. Tapi mutasyabihat perlu ditarjih, perlu ditaswir, perlu dibahas. Maka sebab itu Quran hadis tak boleh kita faham dengan otak kita, tapi faham dengan makna alat, barang yang kita nak kenal akan Quran hadis tu. Maka sebab itu sampai kepada Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menutup pintu ijtihad. Tutup dengan makna bukan orang tak boleh nak buka, bukan. Tidak ada orang lagi yang selevel, yang setaraf dengan Al-Imam Syafi'i dan juga Imam Mu'tabar yang lain. Kerana zaman mereka zaman cerah. Tak perlu lapu, tak perlu pelita, cerah dah. Kerana Al-Imam Syafi'i dia hidup dak sempat sezaman dengan Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu sempat duduk satu zaman dengan tabi'in. Maka sebab itu Imam Syafi'i antara imam yang paling rapat, yang paling dekat dengan zaman Rasulullah, 3 kurun yang terakhir. Di dalam kitab Al-Imam Syafi'i disebut Imam Syafi'i ini dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, Fiqhiyah Syafi'iyah, dia sebut Imam Syafi'i ni alim dia, kalaulah dia beri umur 5 ataupun 10 tahun lagi, dia meninggal umur muda Imam Syafi'i. Tapi kalaulah ulama-ulama tulis, dia tulis, kalaulah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala diberi masa 5 ataupun 10 tahun sedikit lagi, maka sungguh beliau akan kumpulkan kesemua mazhab yang ada.
Kerana apa? Imam Syafi'i ni cukup lekat belaka. Imam Malik kalah dengan dia. Di ketika Madinah, Imam Syafi'i umur 10 tahun dia ngaji dengan Imam Malik. Dia duduk rumah, dia ngaji kat rumah dia mula-mula Imam Syafi'i ni. Tu. Lepas tu mak dia suruh dia ngaji jauh-jauh. Kamu Imam Syafi'i dia ngaji jauh sikit, jangan duduk dekat aku manja sangat. Lalu mak dia beri bekal duit kepada Imam Syafi'i. Dia berjalanlah. Ada setengah riwayat dia menaiki kuda, ada setengah menaiki unta, tupang orang lain. Duit yang diberi oleh mak dia habis pada bayar ke unta tu. Sampai di Madinah, dia masuk halaqah Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Umur 10 tahun ngaji dengan Imam Malik. Sebelum dia pergi Madinah nak ngaji dengan Imam Malik, kitab Muwatta yang dia nak ngaji tu dia sudah hafal. Imam Syafi'i tabiat dia kalau nak mengaji dengan tok guru tu, kalau tok guru tu mengajar kitab tu, dia hafal dulu baru dia pergi. Sampai ke di Madinah, di halaqah Imam Malik. Imam Syafi'i ini orang miskin, ibu-ibu ayah-ayah, muslimin muslimat. Dia bukan orang kaya. Dia bawa sehelai pinggang sahaja pergi ke Madinah. Sampai di sana, orang lain duk tulis belaka hadis. Tulis ngepeng. Dia seorang duk main aliu, duk main jelawak habis atas tangan dia. Lalu anak murid tua Imam Malik, dia kata, wahai tuan imam, ada budak seorang di ketika kamu baca hadis Rasulullah, dia duk main aliu belakang. Lalu Imam Malik panggil, kamu belakang tu, main sini sekejap. Apa aku duk baca hadis Rasulullah, dia duk main aliu. Mu tahu tak itu tidak ada adab terhadap hadis Rasulullah? Maka dijawab Imam Syafi'i, saya duk tulis apa yang tuan imam khabar. Saya bukan duk main aliu dah, saya tulis. Maka Imam Malik tanya, dah mana mu tulis, aku nak tengok. Tunjuk lah tangan. Dia memang tak ada lah, tulis dengan liu, tulis dengan liu, jeluk habis. Mana aku nak tengok mu tulis sangat. Tu. Maka walaupun tidak nampak di tangan saya Imam Syafi'i sebut, tetapi apa yang tuan sebut sudah melekat di otakku, di fikiranku. Maka Imam Malik uji, sebut, sambung daripada satu hadis sampai habis kitab. Dia dapat sambung tanpa ghalat, tanpa cacat. Imam Syafi'i, maka beliau ni orang hebat semua. Imam Syafi'i, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia Dhabtul Qawi, orang yang kuat ingatan. Kalau ada jiran-jiran di sebelah dia ni cakap, dia tak boleh dengar, masuk alur. Sebab itu ada riwayat dia keluar daripada rumah, dia tutup tutup link ni. Sebab apa? Sebab dengar orang kampung duk sembang, ada buat mengupak lah dah, ada buat cakap pasal orang lah. Tak boleh, mana Syafi'i tak boleh dengar. Kalau dengar saja lekat dalam otak dia sampai bertahun-tahun ingat. Itu kehebatan Imam Syafi'i. Sehebat beliau lah baru boleh nak berijtihad dengan Quran hadis secara langsung. Kita lagi lah jauh jelas dengan zaman ni. Maka sebab itu tak boleh kita ambil terus daripada Quran hadis, mesti kita muqallid di atas mazhab yang mu'tabar. Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, ada sebahagian ulama menafsirkan beliau itu sudah mencapai darjah mujtahid mutlak selewa dengan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, tapi beliau tidak buat mazhab. Kerana apa? Hormat, ta'zim terhadap Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ghazali pun masih beriktimad, masih muqallid terhadap mazhab Syafi'i, kita lagi ya. Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu,
disebut sebagai orang yang hebat fikiran. Beliau itu di zaman dia sama taraf kedudukan dengan Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini tua dulu, dia hidup dulu. Imam Rafi'i ini mujtahid tarjih juga. Dia pilih balik kaul-kaul yang ada di dalam mazhab. Jadi Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi ni dia satu level, mujtahid tarjih, mentarjih balik kaul-kaul di dalam mazhab Syafi'i. Jadi ulama buat banding, sebab kedua-dua ulama ini dia berbeza pendapat beberapa masalah. Jadi ulama buat misal, kalaulah bertentangan di antara Imam Syafi'i, Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, bagaimana kita nak buat? Maka di dalam kitab Syekh Mahalli syarah kepada Minhajul Talibin, dia sebut mesti kita dahulukan pandangan kaul yang ada pada Imam Nawawi. Kerana apa? Imam Nawawi, beliau Allah Ta'ala beri kelebihan di ketika dia tulis kitab, tangan dia bercahaya. Maka Imam Rafi'i radhiyallahu ta'ala anhu di ketika tulis kitab, bukan tangan yang bercahaya, akan tetapi dinding yang bercahaya. Maka sebab itu ulama mendahulukan pandangan Imam Nawawi. Kerana apa? Karamah dia fi nafsihi. Kalau Imam Rafi'i, karamah dia fi li ghairihi, pada dinding. Sekelas Imam Nawawi pun masih lagi beriktimad muqallid dengan mazhab Syafi'i, kita lagilah sangat jauh dengan zaman, sangat jauh dengan zaman Rasulullah. Maka sebab itu jalan yang terbaik, Islam dengan makna mazhab Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, wajib kita muqallid. Itu baru Islam, tak termasuk iman. Maka iman wajib kita yakin akan tentu sungguh sifat-sifat Allah tu. Tak boleh main separuh, tak boleh main wahab, tak boleh main ada syak, tak boleh, mesti jazam. Maka sebab itu ketiga-tiga ini, Islam, iman dan juga ihsan dengan makna tasawuf, dia bracket. Inilah kita panggil sebagai ilmu fardu ain. Wajib tiap-tiap mukallaf sampai dia umur balik, perempuan masuk darah, keluar darah, maka dia wajib menuntut ilmu fardu ain untuk melepaskan diri daripada dosa dan diberikan pahala kepada dia. Selama mana tidak belajar perkara iman, Islam, fiqh dan juga ihsan tasawuf, selama itulah kita menanggung dosa dan juga tidak diberikan pahala. Kenapa? Tertegaknya pahala di atas ilmu. Di dalam kitab Syekh, dalam kitab Sifat 20 yang dikarang oleh seorang ulama Banjar, dia sebut orang yang buat amal tapi tidak berdasarkan ilmu, mardudatun la tuqbalu. Amalan dia tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu setiap perkara yang kita buat, lebih-lebih lagi di dalam masalah fardu ain, wajib kita mengaji, wajib kita tahu dengan makna belajar. Kalau dengan makna tahu tapi dengan makna ikut, tak. Sebahagian ulama sebut kalau masalah fiqh masih boleh diihtimal, tapi kalau di dalam masalah iman tidak boleh diihtimal. Maka sebab itu fardu ain sangat penting, sangat perlu kita belajar. Tak, kalau ada di sini yang buat fardu ain, mengaji betul-betul. Selagi mana kita tidak tahu, tak, contoh perkara iman, akidah, nak faham sifat 20 ni bukan mudah. Tapi kalau faham, cerak molek, kemak. Tapi nak melepaskan diri daripada berdosa kepada Allah, kita mesti istiqamah, duduk mengaji. Faham ataupun tidak tu belakang kira. Ni kita ni tak faham pakat tak mari tu, salah. Faham itu milik Allah. Yang penting kita pergi ngaji.
Kawan-kawan saya duduk di pondok, kami duduk di pondok tidak diajar untuk faham, tidak, tapi diajar untuk belajar. Kerana faham bukan tentuan daripada kita, tapi itu perkehendaknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita faham, kita belajar bukan terus faham, tidak. Pukul apa dia, Syekh? Berapa minit? Apa aku apa? InsyaAllah. Tu. Secara khulasahnya, kesimpulannya pada malam ini, ketiga-tiga rubuk Islam, iman, ihsan, inilah fardu ain, wajib kita mengaji, wajib dituntut. Sampai bila? Sampailah kita nyawa sampai di halqum. Sebahagian ulama sampai di lubang kubur disebut, sampai mati. Itu sebab kita tidak dapat tidak kena duduk di atas jalanan ni. Tidak siapa yang boleh kata dia faham, tak ada. Maka sebab itu guru-guru di pondok, khususnya di pondok Fatani dan juga di pondok Indonesia, beliau daripada muda sampai ketua dan sampai nak mati duduk di atas jalanan ta'limu muta'allim, belajar dan mengajar. Kerana apa? Bila kita duduk dalam belajar dan mengajar, Allah Ta'ala tidak hisab, Allah Ta'ala tidak kira. Maka sebab itu ulama-ulama dulu tak tinggal tariqah belajar mengajar. Al-Imam An-Nawawi sikit lagi tak menikah, di antara kategori ulama yang tidak bernikah. Dah nak kahwin, tak menikah. Bukan tabun nikah. Bukan tabun nikah. Tak sempat nak menikah, tak sempat nak cara. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan mengajar. Al-Imam An-Nawawi sehari dia mengarang 20 lembar kitab. Sehari dia baca 12 kitab di hadapan guru-guru beliau. Jadi kita fikir balik, masa bila Imam Nawawi nak mengajar, masa bila Imam Nawawi nak baca, masa bila Imam Nawawi nak makan, masa bila Imam Nawawi nak berjalan dengan duduk dengan masyarakat. Cuba kita fikir. Maka sebab itu, itulah kita panggil Allah Ta'ala beri keberkatan masa kepada ulama-ulama kita, khususnya Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. 1 minit itulah seperti 1 jam, 1 jam itulah seperti 1 hari, 1 hari itulah seperti 1 minggu, 1 minggu seperti 1 tahun, 1 tahun seperti 10 tahun. Kita 1 minit, 1 jam tak cukup, tak cukup. 1 hari tak cukup. Kerana apa? Allah Ta'ala tidak berkati masa pada kita. Tidak heran lah, tidak heran. Sehingga kan di dalam tabaqatus syafi'iyah, fiqhiyah syafi'iyah, ulama sehari baca 1 rak kitab. Kadang-kadang kita fikir ni, kita baca kitab-kitab ulama dah, tabaqat dah, maknanya cerita tabaqat ni cerita-cerita ulama, kisah-kisah dia. Baca 1 rak, masa bila baca? Nak mengajar lagi, nak makan lagi, nak tidur lagi, tak boleh nak fikir. Itulah Allah Ta'ala beri kelebihan, karamah, keistimewaan terhadap ulama-ulama kita yang berjalan di atas dunia ini dengan ikhlas. Mana? Mana? Imam Nawawi ada riwayat disebut, ada. Ada. Sebab dia ulama-ulama dulu memang, kalau Imam Ghazali pun sendiri begitu juga, Imam Nawawi begitu juga. Sebahagian saya tak tahu detail lah maknanya tu, tapi ada Imam Nawawi riwayat dia dihalau, bahkan dikatok ulama-ulama dulu. Kena katok ke
benda kita kata boh lah benda nak tu. Tahu? Kena katok ke kita panggil benda dulu penguasa lah. Ya. Kerana apa? Kerana pandangan Imam Nawawi tidak selari dengan penguasa lah, ibarat gitu lah. Faham-faham lah. Jadi kadang-kadang diseksa, diheret, dipenjara. Sebab itu ulama-ulama dulu ibarat beginilah, kalau pandangan dia tu hunus tembus, gantung biar tinggi. Itu ulama dulu. Dia bunuh biar bunuh tu. Dia gantung biar tinggi. Itu pandangan ulama-ulama dulu. Dak gari dah. Dak beranjak dah. Melainkan dibunuh oleh boh. No. Sebab itu ulama-ulama dulu tidak ada tandingan. Wara' iman kuat. Itu. Itu setakat tu sajalah, insya-Allah lambatlah. Insya-Allah. Barakallah, moga-moga Allah Taala memberkati saya dan minta maaf lah. Kasar sikit suara tu, tinggi sikit. Orang muda dia kuat sikit. Ayo dah. Minta maaf banyak, mohon maaf daripada saya. Insya-Allah moga-moga kita ketemu lagi insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala maafkan kita, insya-Allah. Allah Ta'ala berikan kita di kedudukan yang istimewa. Allah Ta'ala berikan kita di kalangan orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang diberkati oleh dia, insya-Allah Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatana aqidatan ahli sunnati wal jama'ah minal asyairah wal maturidiyah waj'alna minal mutamassikina 'alaiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.